Welcome students, Blushin masuk. Hi, welcome to 04 Selamat datang. Hai. Assalamualaikum. Hi teachers. Hello. Hi. Daripada tadi miss dah. Okay. Miss ke? Kita orang tak nampak ke? Kejap. Saya nak tanya kat korang. Korang ada nampak tak persamaan kita orang cikgu-cikgu semua ni? Kita tanya kejap. Blushin. Korang ada nampak tak persamaan kita orang? Okay, apa? Nampak apa? Apa dia? Oh, blue. Menjadilah, geng. Blue. Macam pengawas. Okay, sebab apa kita orang pilih tema blue hari ni? Korang tahu tak agak-agak sebab apa? Kita minta orang teka. OMG. Hebat lah direktor ni. Macam mana budak aircon yang hebat. Mandis blue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua Blushin, mari. Hari ni kita ada program Wake Up 04 Seminar. Bersama saya, Cikgu Farid, bersama kawan-kawan saya yang lain, teman perjuangan saya. Kita mulakan dulu iaitu dengan Cikgu Fali. Dipersilakan. Oh, tengok bila? Tak kenalkan diri dulu. Okay. Kenalkan diri. Hai guys. Ini Cikgu Pali account. Apa khabar? Dah makan ke belum? Farah. Dan yang kedua, kita persembahkan datang daripada Penang, mari dipersilakan Seomar. Hai semua. Hello my accounting babies. Korang hebat. Korang boleh masuk kelas hari ni. Please. Saya nak tengok anda semua sampai habis sebab slot saya last kali. Mungkin korang kena tunggu sampai habis. Tak nak kena dengar semua cikgu. Okay? You guys are the best. Terbaik. Dan kita ada the only girl. Iaitu kita ada Miss Nisa dipersembahkan. Hai Kak. Assalamualaikum. Apa khabar? So, mesti korang tunggu kan hari ni punya timing kan. So, make sure korang stay tune sampai habis. Okay? Bye. Alhamdulillah. Bukan senang tapi nak bersama ni. Bukan senang ni. Ada yang datang daripada Kuantan. Ada yang datang daripada Shah Alam. Ada yang datang daripada Penang. Kami jumput semua ni. Bukan senang. Boleh kita tengok apa yang kita nak tengok hari ni adalah yang pertama, untuk slot saya bersama dengan Cikgu Farid, saya akan bukakan sedikit apakah konsep dan berapakah paper dan berapakah subjek, berapakah total yang kita perlu ada dalam akaun. Boleh kita mulakan? Cantik. Bazik account. Okey, jom kita tengok. Ada berapa paper semuanya? Sebelum tu saya nak tanya sedikit. Yang Blushin dan yang bukan Blushin. Adakah yang dah exam account? Ada tak yang dah go cikgu balik. Oh, Cikgu Pali kena off. Okey, jom kita tengok. Ada berapa paper semuanya? Account ada 3 paper. Nampak di sini kita ada kertas 1, kertas 2, kertas 3. Yang ni untuk calon sekolah. Kertas 1 adalah menjawab objektif. Iaitu dalam objektif ni ada 40 dan wajaran dia adalah 20%. Si kelas tolong pin Farid. Okey. Yang kedua, kita ada kertas 2. Kertas 2 adalah subjektif lah yang kita nak kena buka akaun apa semua tu. Dan dalam kertas 2, wajaran dia adalah 60%, iaitu ada 2 bahagian A dan B. Dan yang ketiga, kita ada kertas kerja khusus, iaitu tengok kepada bila taklimat dia akan buat. Mungkin bulan 7, mungkin bulan 8 dan wajaran dia adalah 20%. Cikgu Farid, dah ada timing untuk dia orang.
Bulan 7 sampai bulan 9. Cantik. Alhamdulillah. Okey. Ada apa-apa Soma? Okey, kepada Cikgu Nisa nak tambah Prashan, apa-apa? paper 3 tolong buat betul-betul sebab 20 markah sangat senang untuk korang skor. Jangan Serius. korang malas je buat tu. Tolong ikut cakap cikgu satu persatu, 20 markah dekat tangan dah. Okey, itu je. Sir Farid sambung balik. Cantik. Yang seterusnya, boleh tak kita nak bagi tahu sedikit apakah tips kalau kita nak skor? Kita skor terus lah, kita tak main C lah. Kita main skor terus. Okey. Sekarang ni tadi dah buka kertas 3. Minimum 18 ke 19. Okey. 18 ke 19. Itu pun tak ada rasanya orang dapat 15. Setuju ke cikgu-cikgu sekalian? Okey, Ada ke boleh dapat untuk 15? paper kertas 3, korang boleh buat pembetulan sampai 20%. Korang Yes. nak tak nak je daripada diri korang. Kalau korang tak buat pembetulan, tak adalah markah penuh. Kalau korang buat pembetulan, ada 20 markah untuk anda. Okey? Sila rajinkan diri. Okey. Cantik. Ha? Sepali handsome teruk. Ai, yang kita tengah bercakap ni tak handsome. Okey. Okey. yang lebih-lebih. Aduh, kita tengah bercakap, Cikgu Pali tak bercakap handsome. Yang seterusnya. Sorry, kita tak jealous. Memang daripada kecil kita macam ni. Okay. Yang seterusnya. Kertas 2. Kertas 2 ni, awak kena tahu dalam kertas 2 ada 2. Bahagian A dan B. Bahagian A ada 60 markah. 60 markah, iaitu kita ada 1, 2, 3. 60 markah dan dalam nombor 1 ni 10 markah, nombor 2 25 markah dan nombor 3 25 markah. Dan awak nak kena kuasai adalah untuk bahagian A yang nombor 2 dan nombor 3. Harap bersabar. Ini ujian dia anak-anak. Harap bersabar. Apa tadi? Sefarid nak tengok korang rindu dia ke tak? Okey, Sefarid. Okey ke tak? Okey. Bateri low. Dia cocok kan? Okey, Sefarid is back. Sefarid is Sorry. back. Tadi kita keluar. Yang seterusnya. Okey, untuk bahagian A. Sorry, kita tak gelabah. Memang macam ni. Okey. Untuk bahagian A, at least kenalah dapatkan separuh. At least separuh. Maknanya waktu ni kalau 60 ni kenalah dapat at least 30. 30 at least. Okey. So kita dah ada 30 dekat yang 60 bahagian A. Untuk bahagian B kita ada 4, 5, 6. Dan awak kena pilih 2 daripada 3 soalan. Dan 1 untuk contribute dia 20, 20, 20. Dalam bahagian B ni total ada 40. Maknanya 40 at least lah. At least kena bagi juga dalam separuh. Dalam 20 ke, 25 ke. Okey. So kalau kita ambil lah 20. 30 campur dengan 20. Berapa 30 campur 20? 50. Maknanya 50 kalau darab dengan 60%. Jadi 30%. Kita ambil sini jadi 30%. 30%. Dan untuk kertas 1, kalau awak tak skor, sangat bahaya. Sebab apa? Sebab dia akan jadi wajaran 20% saja. Wajaran dia adalah 20% saja. Kalau awak baru dapat 20 ke 40, awak hanya baru dapat 10%. Sebab itu at least kat sini kalau kita nak sembang A terus kena 30. 30 per 40 dapat 15. Kita ambil 30 campur 15 dapat berapa? 30 campur 15 45. 45 campur dengan 45 campur dengan 20 lah kita ambil senang ni. 45 campur dengan 20. Berapa dapat? 65. 65. Itu pun sebenarnya kita main-main lagi dekat kertas 2. So awak kena tingkatkan lagi. Kertas 1 adalah kertas objektif. Dia simple je konsep dia. Kalau awak menguasai kertas 2, insya-Allah awak kertas 1 dalam tangan. Ada apa-apa Omar, Fazli, Bisnisa nak tambah? Student dia selalu fikir tau kertas 1 ni susah Sefarid.
Selalu dapat report kat student kertas 1 susah, kertas 1 susah. Padahal kertas 2 budak-budak ni sebalik. Dia boleh buat dapat full mark. Tapi kertas 1 jangan susah. Setuju? Sedangkan Dia lebih kepada kertas nervous 1 tu, ni, lebih dia kepada petik nervous. sikit je daripada kertas 2. Awak bayangkan, awak buat Betul. apur, 1 muka surat panjang. Tapi kalau kertas 1 dia cuma ambil 1-2 line je dia tanya awak. So kalau awak faham kertas 2, awak faham konsep, insyaAllah awak akan boleh buat kertas 1. Okey, saya nak tambah sikit Sir Fazli. Diorang kertas 2, diorang akan buat jawapan betul tau. Tapi kan, diorang susah nak tunjuk pengiraan tu. Dalam kertas 1, kebanyakannya pengiraan kecil-kecil. Tambah, tolak, itu je. So, bila awak buat kertas 2, tolong buat pengiraan supaya nanti automatik awak ada revision kertas 1. Aha, pengiraan sangat penting. Okey, dia akan membantu untuk kertas 1. Miss Nisa ada nak tambah apa-apa? Bisa? So nanti lepas pada kelas nanti kita akan share notes. Dekat notes ni I dah siapkan topik-topik yang selalu keluar dekat paper 1. So yang macam keluar topik apa untuk bab ni tak apa. I dah siap buat analyse. You ambil je semua. Baca je fokus apa yang I dah buat kat situ. Beres? Okay. Cantik, terima kasih Sir dan Miss. Kita tengok dalam form 4 ada berapa topik agaknya. Dan dalam form 5 ada berapa topik agaknya. Jom kita tengok form 4 dan form 5. Form 4 ada berapa topik agak? 9. 9 bab. Dan 9 tu adakah semuanya penting? Tak ada pun. Kalau ikutkan, separuh pun tak sampai. Kalau ikut bab 1, geli ketiak bab 1 mana penting? Bab 2. Okey, bab 2 dia dah mula sikit. Dia dah mula iaitu kita ada klasifikasi akaun dan persamaan perakaunan. Persamaan perakaunan yang penting. Dan yang ketiga, kita ada dokumen sumber. Dokumen sumber, buku catatan pertama, leja, imbangan duga, biasa duduk dalam satu soalan. Maknanya dia akan bagi dokumen, dia akan buka, dia suruh kita buat BCP, dia suruh kita buat leja dan terus minta kita buat imbangan duga. Itu pun dia takkan bagi banyak-banyak. Dan yang seterusnya, kita ada bab 7, iaitu penyata kewangan. Milikan tunggal tanpa pelarasan. Tak akan masuk tanpa pelarasan. Yang akan masuk adalah bab 8, iaitu ada pelarasan. Dan yang terakhir, pembetulan kesilapan. Bukan semua, sikit sangat yang ada dalam pelarasan sahaja yang akan masuk. Dia tak akan tanya benda lain. Maknanya lebih kurang dalam 9 bab ni dalam 2-3 bab sahaja. Tak sampai separuh. Nampak tak di situ? Okey, ada apa-apa Soma, Cik Fazli, Miss Nisa nak tambah? Kita teruskan dengan form 5. Form 5 pula ada berapa bab? Form 5 pula kita ada 7 bab. 7 bab. 7 ni kena hati-hati. 7 ni kena hati-hati. Okey, yang pertama kita ada analisis tafsiran. Okey, kita ada kira formula sikit. Yang kedua, kita ada rekod tak lengkap. Rekod tak lengkap penting. Dan yang ketiga, kita masuk kawalan dalaman. Dalam kawalan dalaman ada 2, iaitu penyata penyusuan bank dan belanjawan tunai. Dan yang keempat, kita ada perkongsian. Dalam perkongsian ada 2 bab, iaitu perkongsian dan pembubaran perkongsian. Dan yang seterusnya, bab 5, syarikat berhad. Dalam syarikat berhad, kita nak main share-share sikit, main saham sikit. Dan bab yang ke-6, kita ada kelab dan persatuan. Dan bab yang ke-7, perakaunan kos. Kita ada akaun pengeluaran. Dan kalau ikutkan 7 bab ni, yang ni hampir separuh. Dan kalau ikutkan 4 ke 5 tajuk yang sangat penting. Boleh ada apa-apa Sir dan Miss nak tambah? Cantik. Yang seterusnya, saya nak buka sedikit 2020 keluar apa. 2020 keluar apa. Kita ada bahagian A, bahagian B untuk kertas 2. Ni dengar betul-betul. Ni dengar betul. Nganga apa dengar betul-betul. Bahagian bahagian A. Macam biasa kita ada nombor 1 soalan sultan. Nombor 1 soalan sultan.
Struktur ni tak boleh nak buat apa-apa lah. Maknanya yang ni memang kena kuasai dari segi konsep, dari segi teori. Yang kedua, untuk pengetahuan anda, keluar pembubaran perkongsian. Yang kedua, pembubaran perkongsian. Form berapa ni? Form 5 bab 4. Dan yang ketiga, kita keluar milikan tunggal bersama dengan pelarasan. Form berapa ni? Form 4 bab 8. Milikan tunggal, dan biasanya milikan tunggal dia takkanlah bagi tanpa pelarasan, mesti ada pelarasan. Form 5 bab 8, Form 4 bab 8. Kita tengok sekejap bahagian B pula. Bahagian B pula, syarikat berhad nombor 4. Syarikat berhad. Yang nombor 5 pula, dia keluar PPB. BCP. BCP. Buku catatan pertama. Buku catatan pertama form apa? Form 4. Bab berapa? Bab 4. Dan untuk syarikat berhad form apa? Form 5. Bab berapa? Bab 5. Dan yang terakhir, nombor 6, kita ada PPB dalam ayat. PPB ayat. Dan nombor 6 juga ada persamaan perakaunan. Persamaan perakaunan. Dan apa yang cikgu nak bagi tahu, dan Miss serta sekalian akan bagi tahu, akaun ni dia punya elemen surprise sangat tinggi. Kita tak boleh predict, yang ni dah keluar cikgu 2020. Tiba-tiba tahun depan, dia boleh jadi keluar lagi ataupun dia tak keluar. Ada apa-apa Sir dan Miss nak tambah? Tak ada apa-apa? Betul, saya setuju. Saya cukup tak suka Cikgu Farid, student dia tanya, Sir, apa soalan ramalan? Apa soalan ramalan? Awak student, awak kena master every topic. Kita tak nak memilih-milih soalan. Kita nak duduk dalam dewan exam, kita pening kepala nak pilih soalan mana satu nak jawab. Betul. Lagi satu, kalau korang perasan accounting ni, format dia asyik berulang je. Daripada form 4 sampai form 5, kita duduk belajar PKK. Takkan tak hafal lagi PKK, format dia. Pelarasan benda sama je. Semua bab ada inventory, masuk mana, takkan tak ingat. Benda sama, cumanya format soalan dia berubah sikit je. Nak tahu pasal tentang tu, kejap lagi kita akan kupas semua topik-topik macam mana perbezaan dia. Okey, Safarid. Dan ingin saya persembahkan slot yang pertama, tidak lain tidak bukan, kita ada Sufian Suhaimi. Ya Rabbi ya Karim. Thank you Safarid, hero Hindustan kita. Okay guys, Cikgu Pali kat sini, kita akan first kali kita akan bincangkan apa topik-topik yang biasanya keluar dekat bahagian A dalam kertas yang kedua. Okay, so kita ada milikan tunggal, kita ada perkongsian, rekod tak lengkap, kelab satuan dan juga kos pengeluaran. So Cikgu Pali akan brief sikit kat korang pasal milikan tunggal dan juga perkongsian. So korang kena cuba ingat balik, semua orang dalam ni dah form 5 kan? Semua dalam ni dah form 5. Kan ada budak form 4 dalam ni? Alamak. Okay, baik. So, time kita form 4 dulu, kita belajar satu tajuk milikan tunggal. Penyata kewangan untuk milikan tunggal. Awak dah try beratus-ratus soalan dah. Ini je lah bentuk soalan yang akan keluar. Dia tak akan keluar lain. Biasanya dia akan keluar imbangan juga. Lepas tu dia bagi kita maklumat tambahan. And then dia bagi kita arahan soalan. Dia suruh kita buka APU dan juga PKK. Betul? Betul tak ini bentuk soalan milikan tunggal? Semua orang tahu. Alright. Apa yang korang kena faham kat sini adalah, bila soalan dia bagi kita imbangan duga, apa yang kita kena faham adalah semua benda yang direkodkan dalam imbangan duga, dia sudah berlaku. Past tense. Yes. So semua yang direkodkan dalam imbangan duga, dia sudah berlaku. Tapi benda yang dah berlaku, dia tak semestinya betul. Betul tak? Kan macam kita lah semalam. 100 benda kita buat, tak semua benda tu betul. Okey, sama juga dalam imbangan duga. Ada benda yang betul, ada benda yang tak betul. Ada benda yang terlebih, ada benda yang terkurang, ada benda yang sepatutnya tak ada lagi, ada benda yang sepatutnya dah ada tapi tak ada lagi. So disebabkan benda-benda tu berlaku, kita diberi maklumat tambahan.
So maklumat tambahan akan bagi tahu kita pasal apa? Pelarasan. Okey, pelarasan ni maksudnya maklumat-maklumat yang awak kena betulkan kat dalam imbangan duga. Jadi akhirnya bila kita buat apur, apa saja yang direkodkan dalam apur hanyalah perkara-perkara yang sudah dibetulkan, perkara-perkara yang sudah diselaraskan. Okey? So, itu yang korang kena faham. Imbangan duga menunjukkan perkara itu sudah berlaku. Maklumat tambahan menunjukkan pelarasan yang kita kena buat. And then bila kita buka apur, kita hanya nak rekodkan perkara-perkara yang sebenar. Okey. Apa masalah budak-budak akaun bila kena buat apur dengan PKK? Ni nak cerita sikit. Yang pertama, budak akaun ni ramai yang clueless. You know clueless? Clueless ni maksudnya apa, Dik? Clueless ni maksudnya dia cakap, cikgu, saya ni cikgu daripada form 4 sampai form 5 tak reti-reti buat imbangan duga. Tak reti-reti buat apur. Saya dah buat banyak soalan dah tapi tak reti nak buat sendiri. Student macam ni, soalan pertama yang Cikgu Pali akan tanya dia, awak tahu tak apur nak cari apa? Cikgu Farid, dia jawab apa Cikgu Farid? Dia tak tahu Cikgu Farid. Dia tak tahu apur kena cari imbangan, kena cari untung bersih. So kalau awak tak tahu apur nak cari untung bersih, pelik tak kalau awak tak reti buat? Tak pelik lah sebab awak tak tahu apa yang awak nak cari. So first kita kena tahu apur nak cari untung bersih. Bila kita buka PKK, matlamat kita nak cari nilai keseimbangan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, budak akaun dia suka menggelabah. Tak tentu pasal. Seumar cakap menggelabah sikit-sikit boleh. Diorang selalu cakap macam tu. Kan? Ya betul, menggelabah sikit-sikit tu normal. Cikgu Pali pun kadang-kadang mengajar kat kelas menggelabah. Tapi jangan biarkan menggelabah itu mengawal kita. Kita kena kawal kegelabahan itu. Gitu. Okey? So, kenapa menggelabah? Dia tahu dah nak cari untung bersih. Dia tahu PKK nak cari nilai keseimbangan. Tapi dia lupa nak cari untung bersih tu ada proses yang dia kena ikut satu persatu. Nanti cikgu akan cerita apa proses-proses tersebut. And then yang ketiga, takut tak seimbang. Ini dari dululah ni, budak-budak akaun ni, dia suka buat apur, lepas tu PKK dia tak buat. Awak tolong jangan jadi student macam ni. Bila tanya, kenapa tak buat PKK? Cikgu, saya tak boleh lah cikgu. Tak boleh terima hakikat kalau jadi tak seimbang. Guys, Dik, tolong ingat. Kalau seimbang pun tak semestinya dapat full mark. Dan kalau tak seimbang, tak bermaksud hilang markah. Cikgu pernah jumpa student tak seimbang PKK, markah dia 22/25. Awak ingat senang nak dapat 22/25? Sebab tu jangan takut. Tak seimbang lah, kita move on. Okay? Dan last sekali, masalah budak akaun, dia lupa nak tengok maklumat tambahan. Tadi Cikgu Pali dah sebut dah. Apa yang awak rekod dalam apur, dia mestilah perkara-perkara yang sudah diselaraskan dan pelarasan tu akan diberitahu dekat maklumat tambahan. Jangan lupa tengok maklumat tambahan. Okey, so kita tengok. Tadi Cikgu cakap, jangan menggelabah. Tenang. Tenang. Ikut step one by one. Nak cari untung bersih ada 4 step. Step yang pertama, cari jualan bersih dulu. Jualan, tolak, ulangan, jualan. Selagi awak tak jumpa jualan bersih, awak jangan fikir pasal untung bersih lagi. Sebab jualan bersih tak dapat, untung bersih confirm takkan dapat. Okey, yang kedua, dah jumpa jualan bersih. Dan baru kita fikir pasal kos jualan. Kos jualan. Apa tu kos jualan? Inventory awal, tambah pilihan bersih, tambah Audi, tolak inventory akhir. Dah dapat kos jualan, baru kita fikir benda yang ketiga, iaitu nak cari untung kasar. Macam mana cari untung kasar? Yang nombor 1 tadi jualan bersih. Tolakkan dengan yang nombor 2 kos jualan. Dan kita akan jumpa untung kasar. Awak nampak tak adik? Kalau awak tak tenang, awak duk fikir pasal untung bersih, awak terlupa pasal jualan bersih, awak terlupa nak cari kos jualan, awak hilang fokus. Sebab tu kena tenang one by one. Okay? Dan yang keempat, dah jumpa untung kasar, baru kita cari untung bersih. Macam mana untung bersih? Untung kasar, tambah hasil, tolak belanja. So hari ni cikgu nak 900 orang yang dalam kelas ni, seminar ni, berjanji akan tenang masa kita buat apur. Jangan menggelabah lagi. Jangan biarkan menggelabah itu mengawal anda ketika jawab soalan. Boleh? Fazli, saya nak tambah sikit. Silakan. Kau gelabah bila? Waktu buka kertas soalan je gelabah. Biasalah kita drama sikit. Cik Mak lepas dah buat soalan tu, steady. Betul tak betul? Macam itu. Betul. Menggelabah tu normal. Kalau awak tak menggelabah, awak bukan manusia lah. Gelabah tu normal. Tapi kita kena kontrol lah perasaan tu. Okay? Alright. Menggelabah sikit je, 2%. 98% kita tenang. Alright, baik. So guys, seterusnya.
Dah habis milikan tunggal, tolong. Kalau awak student form 5 masih lagi tak boleh buat apur, masih lagi tak boleh buat PKK, macam Seumar cakap tadi, awak wajib menggelabah sekarang. Kenapa? Cikgu selalu pesan kat student, kalau awak dah boleh buat milikan tunggal, dah boleh buat penyata kewangan, awak dah master separuh pada perakaunan. Why? Sebab ini adalah must know topik untuk banyak topik form 5. Awak dah belajar rekod tak lengkap, awak dah belajar perkongsian, ini semua tajuk yang memerlukan kita tahu dulu penyata kewangan. Okay, so kita tengok bab yang kedua yang Cikgu Pali nak kupas hari ini, iaitu perkongsian. So, apa tu perkongsian? Perkongsian ni lain sikit daripada milikan tunggal. Kalau milikan tunggal tadi, kita stop dekat untung bersih. Am I right? Dapat untung bersih, dah stop kat situ. Kenapa? Sebab untung bersih ni hanya milik kepada seorang pemilik. Tapi bila kita belajar perkongsian, dia ada sambungan sikit. Kenapa sambungan sikit? Kita tak stop dekat untung bersih. Kenapa? Untung bersih ni kita kena faham, dia bukan milik seorang, dia kena kongsi kepada pekongsi yang lain. So ini antara akaun-akaun yang korang kena tahu untuk tajuk perkongsian. Yang pertama, apa dia? Akaun perdagangan dan untung rugi. Ini semua orang dah tahu dah. Tadi baru sebut. Untuk kira apa? Untuk kira untung bersih. Kedua, kita kena tahu juga akaun pengasingan untung rugi. Dari nama dia pun kita dah tahu. Pengasingan untung rugi. Kita nak cari apa? Kongsi untung ataupun kongsi rugi. So kat sini kita akan tahu pekongsi A dapat berapa, pekongsi B dapat berapa. Dan yang ketiga, kita ada akaun semasa. Ni Cikgu Pali dah post kat TikTok semalam. Apa tu akaun semasa? Separit terkejut. Saya buat TikTok cikgu. Boleh follow Separit. Sila follow Separit. Korang awas Separit kata kat kita orang semalam dia nak jadi anak muda, dia nak main TikTok selalu. Korang dia tu follow Separit. Orang nak jadi Dah, baik. Oh, jangan terkejut kalau Separit bergilik kat dalam TikTok. Okay guys, kita sambung akaun semasa. Apa tu akaun semasa? Akaun semasa ni menunjukkan wang perkongsi yang ada kat dalam perkongsian. Kadang-kadang perkongsi ni dia ada duit kat dalam perkongsian, dia tak ambil duit tu. So dia akan direkodkan di mana? Dia akan direkodkan kat dalam akaun semasa. Macam mana kita nak tahu ada duit ke tak ada duit? Kita boleh tengok dia punya baki HB dalam akaun semasa. Okay? Dan yang keempat, korang akan buat penyata kedudukan kewangan. Kat sini ada beza tak PKK milikan tunggal dengan PKK perkongsian? Ada sedikit perbezaan. 90% sama, 10% aja beza. Apa dia? Jom kita tengok. Sebelum kita tengok PKK, kita tengok dulu akaun pengasingan. Akaun pengasingan tadi adalah sambungan kepada akaun perdagangan untung rugi. Kita nak cari apa? Untung bersih, tambah faedah atas ambilan, tolak faedah atas modal, tolakkan dengan gaji perkongsi, korang akan jumpa untung perkongsian. Untung perkongsian inilah kita akan agih-agihkan kepada pekongsi. Okey? Ni. Kemudian kalau kita dapat untung, apa yang kita nak buat? Kita akan bahagi sama rata ataupun bahagi ikut nisbah modal bergantung kepada perjanjian perkongsian. Alright. Okay, so ini format akaun semasa. Kita tak nak cerita panjang-panjang sangat. Okay, sebab masa yang diberi sangat limited. Kita terus tengok dekat PKK. Cikgu nak tunjuk PKK ini step yang korang kena buat. First, kita kira dulu aset bukan semasa. Kedua, kita kira modal kerja. Ketiga, cari liability bukan semasa. Keempat, cari equity pemilik. Apa tu modal kerja? Modal kerja adalah aset semasa tolakkan dengan liability semasa. That is modal kerja. Okay? And apa tu equity pemilik? Kat sini bezanya PKK perkongsian dengan PKK milikan tunggal. Ingat tak milikan tunggal form 4 kita belajar? Equity pemilik apa formulanya? Modal awal tambah untung bersih tolak ambilan. Am I right? Tapi untuk tajuk perkongsian, tak guna formula tu, kita akan guna formula ni. Baki akaun modal dan baki akaun semasa. Itu je beza antara PKK perkongsian dan PKK milikan tunggal. Okey, kita bergerak kepada pembubaran perkongsian. Ni kalau kelas Cikgu Pali kita baru masuk topik ni last week. Okey, so pembubaran perkongsian guys, apa akaun-akaun yang terlibat dalam tajuk pembubaran perkongsian? Pertama, kita ada akaun realisasi. Akaun realisasi ni apa? Dia ada akaun di mana kita akan rekodkan 3 benda. Sebelah debit, aset dengan belanja. Sebelah kredit, kita akan rekodkan hasil. Untuk apa kita buka akaun realisasi? Untuk cari untung ataupun rugi ketika membubarkan perkongsian. Okey? Dan yang kedua, kita ada akaun modal perkongsi.
Apa tu akaun modal berkongsi? Akaun modal berkongsi menunjukkan wang yang berkongsi akan terima apabila pembubaran perkongsian berlaku. Kan bila kita bubarkan perkongsian, kita jual semua aset, kita dapat duit, kita bayar hutang, ada duit lebih, kita bahagi-bahagikan kepada perkongsi-perkongsi. Di mana ia akan ditunjukkan? Ditunjukkan kat dalam akaun modal. Dan last kali kita ada akaun bank, adik-adik korang kena ingat dalam tajuk realisasi, akaun bank kena seimbang. Seimbang akaun bank ni maksudnya apa? Duit masuk sebelah debit sama banyak dengan duit keluar sebelah kredit. Apa maksud duit masuk sama duit keluar? Maksudnya dalam akaun bank baki kita berbaki kosong. Kenapa kosong? Sebab perkongsian sudah dibubarkan. Alright, so kita terus bergerak kepada siapa selepas saya? Sir Farid. Saya pulang balik kepada Sir Farid. Rekod tidak lengkap. Sir Farid, tak dengar. Nervous. Lah, Sefarid timing tadi. Nak suruh kita faham apa mulut Sefarid cakap tadi. Aku takut, saya takut. Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama dengan saya untuk kita buka kupas sikit, iaitu rekod tak lengkap. Rekod tak lengkap. Nanti kita akan bagi nota. Okay. Rekod tak lengkap ni awak kena faham lah Pak. Kita tengok macam ni. Dia macam benda tu tak susun. Benda tu tak susun. Lepas tu kita lah nak kena susun. Kita lah kena susun. Kenapa? Lighting ke? Okay. Kita lah nak kena susun. Okay. So dia ada berapa kaedah? Okay. Kita ada 2 kaedah. Yang pertama adalah kaedah perbandingan. Bukan gelabah, silau. Okay. Kaedah, hilang. Okay. Kaedah perbandingan dan kaedah analisis. Yang ni kita dah belajar dalam bab 2. Iaitu kalau kita nak tengok kaedah perbandingan, dia nak mencari ada 2 perkara saja, modal dan untung bersih. Kalau nak cari modal pula ada berapa? Modal ada 2, iaitu modal awal dan modal akhir. Modal awal lah. Maksudnya without any pelarasan. Aset awal tolak dengan liability awal. Kalau modal akhir, aset akhir tolak dengan liability akhir. Include segala pelarasan, segala maklumat tambahan. Okey? Boleh? Kita teruskan. Yang seterusnya, kita ada mencari untung bersih. Nampak ya? Ini cara nak mengira modal. Iaitu aset tolak liability. Okey. Dan yang kedua, untuk kita mencari untung bersih, kita pun dah belajar sebenarnya waktu kita kecil-kecil dulu. Waktu form 4. Ingat tak dalam equity pemilik, dalam PKK, macam mana kita cari modal akhir? Modal akhir macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Modal awal, campur dengan untung bersih, tolak dengan ambilan, dapatlah modal akhir. Okey, yang tu nak dapatkan modal akhir. Tetapi kita switch balik untuk dapatkan untung bersih. Switch balik. Maknanya kita mula dengan modal akhir, modal awal kita tolakkan dia, modal tambahan kita tolakkan dia, dan ambilan kita tambahkan dia. Switch balik. Sama juga macam waktu kita belajar kecil-kecil dulu, nak mencari aset sama dengan liability campur equity. Aset sama dengan liability campur equity. Macam mana nak cari equity? Aset tolak liability. Maknanya equity tu apa? Modal. Nak cari modal apa? Aset tolak liability. Jom kita tengok sekejap. Okay. Ada orang tak nampak switch tu. Okay. Kita tengok. Kan kita nak cari modal. Kita pernah belajar dalam persamaan perakaunan. Persamaan perakaunan. Kan kita ada aset. Main switch. Main switch je pun. Main switch je. So kita ada aset sama dengan liability campur dengan modal. Kita ambil terus modal. Maknanya campur dengan equity pemilik ya. Okay. So sekarang ni macam mana kita nak cari modal? Modal kita stay kan? Aset kita letak sebelah kiri. Dan liability ni plus. Bawa ke kiri jadi tolak. Dah, settle. Inilah nak mencari modal. Settle. Okay, nampak kat situ? Ya, nampak. Okay, nampak? Okay. Muka cikgu cerah. Cikgu buat facial tadi. Okay. Muka cikgu cerah. Okay, cantik. Flawless.
Okey, cantik. Yang seterusnya. Boleh cikgu pandang? Boleh tak? Kita nak tengok sekejap yang mencari untung bersih tadi. Okey, silakan. Boleh? Cikgu bagi dalam masa 1-2 second. Okey, boleh Cantik. Cikgu pandang Cikgu pandang Okey. Lepas tu kan kita ada belajar dalam equity pemilik dulu. Kan kita ada belajar dalam equity pemilik. Okey, equity pemilik. Nak dapatkan modal akhir macam mana? Modal akhir sama dengan modal awal campur dengan untung bersih, campur dengan modal tambahan, tolak dengan ambilan. Okey, ni ya. Yang ni yang asalnya original ni. Ni original. Tetapi kita kena mencari untung bersih. Kita switchkan ni. Untung bersih di mana? Okey, kanan ni. Okey, kita staykan dia. Untung bersih di kanan ni. Maka modal akhir staykan di kiri ni. Yang lain ni, kalau tambah, bawa ke kiri jadi tolak. Kalau tolak, bawa. Wah, geli ya. Modal tambah, modal akhir, kena tolak dengan modal awal. Tolak dengan modal tambahan. Dan tambah dengan ambilan. Dah. Settle. Inilah nak cari penyata untung rugi. Ada masalah? Ini dalam rekod tak lengkap perbandingan settle. Tetapi kena ingat, okey, apa yang sepali dan apa yang Cikgu Omar bagi tahu, paling penting key dia adalah pelarasan. Apa tu? Maklumat tambahan. Cikgu Pali, Cikgu Fazli, Cikgu Fazli. Okey. Jadi, boleh? Cantik. Okey, boleh kita teruskan? Yang seterusnya. Okey, silakan akses. Dah, Cantik. Tak ada apa? Saya teruskan. Okey, yang seterusnya. Kita nak tengok satu lagi rekod tak lengkap, iaitu kita ada rekod tak lengkap analisis. Yang ni student dengan rasa macam boleh murung. Relax, tenang-tenang aja. Relax. Kenapa? Sebenarnya kalau ikutkan rekod tak lengkap analisis ni, lebih kurang sajalah macam milikan tunggal. Cuma banyaknya apa? Pelarasan yang kadang-kadang dia tak bagi tahu, kita kena buka versi account. Contoh dekat sini. Macam Cikgu Pali bagi tahu, Cikgu Fazli bagi tahu, Cikgu Fazli bagi tahu, kita kena cari jualan. Okey, kita dapat jualan bersih, jualan, tolak pulangan jualan. Okey, yang tu yang surface dia. Kalau ikut kita kena cari lagi dalam analisis, kena buka akaun kawalan. Jom kita tengok sikit, kita tengok. Kita buka sikit. Okay. Kita buka akaun kawalan. Akaun kawalan belum terima. Akaun kawalan belum bayar. Okey, kenal dulu. Asset ke liability akaun kawalan. Maknanya akaun kawalan belum terima, asset. Akaun belum bayar, liability. Kena buka dulu baki BB-nya. Okey, bukalah baki BB, bukalah baki HB. Yang ni BB-nya, yang ni HB-nya. Yang ni semua kena tahu. Dan akaun kawalan belum terima adalah customer. Kita buat apa dengan customer? Kita jual ke kita beli? Kita menjual kepada customer. Jual. Kalau ikut Ableh, aset belanja liability hasil, jualan kat mana? Hasil ke belanja? Hasil kat mana? Hasil kat kredit. Itu rumah hasil. Masuk dalam akaun kawalan. Switch juga. Sana kredit. Bawa pergi ke akaun kawalan. Debit. Dah settle. Kalau cikgu akan bagi tahu semua terbalik. Semua kontra. Cantik. Yang seterusnya, akaun kawalan belum bayar. Siapa? Supplier. Supplier tu apa? Pembekal. Kita buat apa dengan pembekal? Beli ke jual? Beli, maknanya belian belanja hasil. Belanja debit, itu dalam akaun belian. Masuk ke dalam sini, sana tu debit. Masuk sini, kredit, settle. Semua terbalik. Dah settle. Boleh? Cantik. Boleh kita sambung? Cantik. Yang seterusnya. Okey, kita tahu ada beberapa analisis. Yang tadi adalah analisis mencari jualan, analisis mencari belian.
Ada juga analisis belanja dan hasil. Yang ni pun sebenarnya kalau ikutkan senang je. Yang ni sebenarnya duduk adik-beradik duduk dalam pelarasan. Bab 8. Cuma awak kena kenal dulu. Jom kita tengok sekejap Cikgu buka. Sikit lagi cikgu buka. Okay, kita buka. Insurance. Kat sini kita nak bagi tahu prabayar. Okey, contoh kat sini kita ambil kadar bayaran belum bayar. Okey, ini belum bayar. Okey, yang ni ada orang tak nampak lagi. Kadang-kadang pelarasan ni benda simple. Okey, bab 8. Cikgu nak tanya sikit. Kenal ke tak kenal prabayar? Terlebih ke terkurang? Kenal. Terlebih ke tak? Terlebih. Yes, cantik. Maka prabayar asset ke liability? Asset. Okey, settle. Maka asset debit ke kredit? Baki bibinya debit. Dah, buka baki bibinya debit. Dah, baki bibi. Jadi, baki HB. Kalau kadar bayaran belum bayar, baki bibinya debit ke kredit? Kredit. Cantik. Dah, baki bibi. Baki HB. Okey, kita nak masuk kenapa? Dalam untung rugi. Okey, sekarang cikgu nak tanya sikit. Mesti dia ada bayar insurans dan ada bayar kadar bayaran. Kalau bayar insurans dalam bayar kadar bayaran, bayar dalam bank, duduk kat mana? Debit ke kredit? Bayar. Dalam buku tunai. Kredit bawa pergi ke sini. Debit. Cantik. Yang ni adalah bank. Dan nanti akan ada duit tak cukup. Nama dia siapa? Untung rugi. Dah. Settle. Dan untung rugi itu di mana? Untung rugi mesti duduk sebelah kredit. Nanti bila transfer akan masuk dalam untung rugi, dia akan jadi debit. Sebab diorang ni adalah belanja. Ni untung rugi kotak kan dia. Dah. Dan sebenarnya kalau ikutkan, awak dah master benda ni, awak hadaplah apa pun pelarasan, InsyaAllah tak ada masalah. Untuk hadap apa? Milikan tunggal. Untuk hadap apa? Rekod tak lengkap. Untuk hadap apa? Kelab dan perkongsian. Tidak ada masalah. Saya tak nampak. Tak nampak muka cikgu ke? Cikgu dah cerah lah. Tak nampak muka. Okay. Ulang balik yang bank. Bank tu okey. Ni kan bank. Bank datang mana nak kredit ah? Bayar. Kan bayar. Kita bukan. Ni dalam soalan. Okey, bayar. Dia bayar insurans. Okey, kredit ah. Dia bayar kadar bayaran, kredit ah. Bawa masuk dalam bank dia jadi debit. Bayar kan, duit masuk dia keluar. Itu je. So awak kena cari untung rugi. Untung rugi pula tengok mana yang tak cukup. So dah tentu insurans ini belanja, dah tentu kadar bayaran ini adalah belanja, duit tak cukup dan mesti sebelah kredit. Nanti dia akan transfer masuk dalam untung rugi jadi debit. Okey. Boleh? Nampak di situ? Ada apa-apa masalah? Boleh? Kita nak buka sikit lagi. Iaitu yang terakhir, cikgu ada tajuk yang kita panggil kelab dan persatuan. Yang ni student bukan, ya Allah cikgu. Betul ke cikgu? Yang ni paling high end lah ni. Ini paling high end lah ni. Bab 6. Bab 6. Siapa yang dah belajar semua? Dalam ni ada dah belajar bab 6? Kelab. Kita cikgu Fazli nak pergi toilet ke apa? Okey. Nak beritahu saya dah belajar. Okey. Okey, bab 6. Bab 6 ni kalau ikutkan awak dah master rekod tak lengkap analisis, serius. Awak akan jadi easy, man. Tapi kena kuat pelarasan. Pelarasan. Cuma ada terma-terma yang dia akan tukar. Okey, jom kita tengok sekejap. Kelab dan persatuan. Okey. Okey, ini kelab dan persatuan. Nampak Kita pakai iPad sekarang, kita pakai iPad Okey. Okey, boleh tak ajar pelarasan? Untuk pelarasan yang lebih detail, Cikgu Omar akan buka lagi. Okey, kita tengok ini. Okey, dia ada nama-nama dia. Contoh, okey. Kita mulakan dulu dengan nama-nama biasa. Nama-nama biasa. Nampak skrin? Skrin nampak? Okey. Macam biasa kita nak mencari kalau milikan biasa, milikan tunggal, kita nak mencari milikan tunggal nak cari apa? Untung bersih. Untung bersih. Tak apa. Cikgu cakap dulu. Okay. Kita nak cari untung bersih. Tetapi dalam kelab, kita tak cari untung bersih. Kita cari lebihan. Konsepnya sama. Belanja, hasil tolak belanja. Dah, settle. Tak apa, nota nanti kami akan bagi melalui Telegram. Okay. Boleh? So, dia tukar-tukar konsep saja. Tak apa, nanti nota kita akan bagi. Okay. Yang seterusnya, apa yang kita nak kena faham dekat sini, biasa juga
kita kalau kita cari untung bersih dalam milikan tunggal kan. Okey, yang ni tak ada jadi untung bersih. Ada jadi lebihan tadi. Kalau contoh macam ada benda-benda yang kita tukar termas sikit. Macam modal tambahan. Modal tambahan. Dia tak panggil lah modal tambahan. Dia panggil macam derma. Dana terkumpul. Benda-benda macam tu. So, kesimpulan dia sebelum saya tutup, untuk kelab dan persatuan sebenarnya sangat senang kalau awak faham konsep rekod tak lengkap analisis. Okey? Yang seterusnya, saya mempersembahkan cikgu, the only girl. Oh, the only Cikgu Nisa. Go, Nisa. Finally, korang tak dengar suara-suara lelaki, korang nak dengar suara paling ayu dalam tim accounting department. Maka kita orang Hello. beri laluan lah. Ada suara Omar yang ayu. Tak ada. Okay, hi guys. Assalamualaikum. Okay, so hari ni mesti ada sedikit cabaran, tapi tak apa. Kita student account, kita accounting student kan. So kita agak kreatif sikit. So hari ni Miss akan conteng TV. Boleh guys? Korang sporting kan? Boleh? Boleh. Thank you so much. Tiba-tiba dia tak nak pula detect I dekat iPhone TV. So I conteng lah TV hari ni. Tapi kalau you nak tengok I punya slide, terima kasih kepada Sir Omar bantu I untuk tunjuk I punya slide. You juga boleh tengok dekat Sir Omar punya TV dia juga. Okay? Alright. So untuk my part, hari ni lah I akan share dengan, mungkin topik ni ramai lagi yang tak belajar. Yang mana dia adalah salah satu topik yang akan ada dekat bahagian A juga untuk soalan 2 dan 3. And I boleh jamin topik ni adalah topik favorite student. Betul tak semua sir sekalian? I panggil sir 3 lah sebab ada 3 sir kan? Betul tak sir sekalian? Kos pengeluaran. Betul. Kos pengeluaran ni I boleh kata adalah antara satu topik yang ramai sangat student suka. Okay, so I bagi satu gambaran lah berkaitan dengan topik ni. Okay, you tengok ada 2 pensel dekat tangan. Pen. You nampak ada 2 pen dekat tangan I, betul? Ini pen apa? Ni pen iPad, pensel iPad. Ini pen apa? Pen biasa. Okay, boleh tak you bagi tahu I berapa harga untuk pen biasa, berapa harga untuk pen Apple ni? Ini dalam RM2.50 boleh lah kan? Jadi berapa I pun tak ingat lah, 400 lebih mungkin, 300 lebih I pun tak ingat dah lama. Nampak tak berbeza harga dia? Kenapa dia berbeza? Kenapa diorang boleh letak harga yang macam ni? So best ni you belajar accounts ni, nanti dekat topik ni you akan tengok macam mana sebuah syarikat meletakkan harga untuk satu produk. Sebab setiap produk dia punya kos yang berbeza. For example, kalau pen yang biasa ni dia tak perlukan orang yang perlu ada kemahiran dari segi IT. Digital tak payah, benda buat ni siap terus. Tapi yang ini dia perlu hire untuk orang yang ada digital punya kemahiran, dia perlukan pattern, royalty dan macam-macam lagi lah. Sebab tu harga dia lebih kurang mahal sikit. Okay, tapi itulah apa yang I nak bagi gambaran. Okay. Cuma untuk exam you, sebab hanya overview, so I nak tunjuk dekat you lah nanti kalau exam keluar macam mana Miss. Okay, so untuk exam nanti, topik yang akan keluar yang I tengah cakap sekarang ni adalah berkaitan dengan kos pengeluaran. Boleh nampak ke my dear? Dah lama tak menunjukkan skill menulis. Dah nampak, cikgu nampak. Cikgu panggil my dear tadi kat siapa tadi? Kat budak-budak ni ya? Dekat budak-budak Sefarid takut bini call baik-baik. Okay? Jangan cakap pasal Sefarid seorang. Sefarid, saya je boleh kacau Miss Nisa sekarang sebab saya single. Sefarid hati-hati Okay. Gatai. Okay. Okay, so nanti kalau lah exam you all nanti untuk kos pengeluaran, dia akan keluar 2 pattern. Sama ada pattern tu dia asingkan yang mana kita panggil sebagai KDP. KDP tu apa? Kerja dalam proses. Tak apa, yang tu you tak perlu belajar sebab hari ni bukan kami nak mengajar, tapi kami nak bagi tahu apa jenis pattern soalan. Okay, so yang pertama dia akan bagi satu soalan yang mana KDP tu dia asingkan. Yang kedua dia akan tunjuk soalan yang mana KDP tu dia gabungkan. Sebab tu I cakap soalan ni sangat best. Sebab dia ada 2 pattern je. Tak keluar yang ni, keluar yang ini. Dia bab berapa? Dia adalah form 5 my dear. Dia form 5 dia adalah bab yang paling akhir sekali. Bab 6. Thank you Farah Zura. Okay. So ini antara yang akan keluar. Okay. Boleh tak Sir Omar tolong bantu saya tunjuk contoh soalan KDP yang asing Sir Omar? Buat tujuh. Okey, korang tengok dekat sini nampak tak KDP asing. Yang ni contoh
Dia dekat sini nampak tak yang warna Miss Nisa kuning ada tu? highlight satu-satu ni. Yes. Ini contoh KDP asing. Yes. Okay, yang bawah tu pula adalah KDP yang gabung. You akan nampak dekat bawah sekali. Dia letak ada situ je. Nampak tak sini yang lain. tengah tunjuk ni? Satu je. Ya, betul. Yes. So bermaksud untuk soalan yang ni dia sangat senang. Sama ada korang tengok format tu, ini asing ke gabung? Faham? Okay. So Mama tak you slidekan sikit dekat bawah. Boleh tak Soma? Tak apa. You tak payah dengar tengok muka I pun, tak boleh dengar suara I je. Bawah Soma. Bawah lagi Soma. Lagi. Okey, lagi soalan. Lagi. Lagi Soma, lagi. Laju sikit. Okey. Cuba Soma zoomkan dekat bahagian laju sangat tu Soma. Okey, cuba Soma zoomkan dekat bahagian yang kerja dalam proses dekat bahagian atas sikit. Okey, sini nampak. Okey, nampak tak tu? Yang ini my dear, yang kerja dalam proses nampak tak? Dia just tulis kerja dalam proses. Yang kerja dalam proses tu itulah kita panggil sebagai gabung. Okey. Okey. Saya nak tunjuk. So, Mak keluarkan suara. Okey, yang ni nampak tak kerja dalam proses sahaja. Yang ini merupakan penggabungan. Yang format kedua ke satu? Miss Nisa? Dua ke satu? Format ke berapa ini? Satu. Betul. So, yang ini adalah penggabungan. Nampak dia tulis satu je kerja dalam proses. Dia tak ada asingkan pun benda. Okey. So, Miss Nisa, continue. Okey, betul. So itu adalah cara untuk you nak membezakan dia. And another one is dekat soalan yang ni you akan belajar antara benda yang barulah. Contohnya macam mana you nak kira kos-kos bahan mentah. Contoh macam pen tadi, apa antara bahan mentah dia? Mungkin dari segi dia punya aluminium ke, dia punya ink ke, itulah bahan mentah. Dah ada bahan mentah, adakah produk tu dia buat sendiri? Dah mestilah kena ada apa? Kena ada manusia. Manusia kita panggil sebagai apa? Student ekonomi mesti power bab ni. Apa dia kita panggil? Buruh. Yes. Lepas tu next, kalau untuk company yang besar selalu dia akan ada royalty and sebagainya. So itulah kita panggil sebagai cost prima. Barulah ditambahkan dengan cost yang lain, kita panggil sebagai cost overhead. Tapi apa poin yang penting yang Miss cuba sampaikan adalah untuk kos pengeluaran you just tahu dua pattern saja. Sama ada pattern yang mana KDP diasingkan ataupun KDP tu digabungkan. Itu sahaja untuk kos pengeluaran. Manusia tadi tu apa Miss? Buruh. Okay. And sama juga dengan topik yang tadi saya tadi cakap dalam milikan tunggal, perkongsian rekod tak lengkap, kelak persatuan, semua tu ada maklumat tambahan, semua tu ada pelarasan. Sama juga dengan topik ni, dia juga ada pelarasan yang mana dia akan mention dekat bawah macam ni. Nampak? So itu adalah antara pelarasan dia. And the best part, dia adalah pelarasan yang paling senang di antara topik-topik yang lain. Tak perlu fikir pasal debit, tak perlu fikir pasal kredit. Seriously. Okay, so I hope that bila you jumpa topik ni adalah antara topik yang akan jadikan salah satu topik yang you sangat enjoy. And I think so last year kita tak keluar topik ni. So maybe ada chance untuk you, insyaAllah doakan. Okay. Alright, so settle for my part. Okay, so I passkan seterusnya kepada Soma, iaitu pelarasan yang mana dia akan conquer semua dalam section A untuk 3, soalan 2 dan soalan 3. Silakan Soma, terima kasih. OMG, thank you so much Miss Nisa. Thank you so much Sir Farid. Thank you so much Sir Fazli. Hello accounting babies, welcome back to my class. And as usual, kalau masuk kelas saya perlu salin nota tak? Tak perlu tak korang tulis apa-apa, tak perlu. Just sit back, chillax and tengok macam Netflix. Okay? So sekarang, hari ni kalau Sir Fazli dah cakap pasal pembubaran perkongsian, Sir Farid dah kata rekod tak lengkap kelak dan persatuan, Miss Nisa dah kata pasal kos pengeluaran, semua ni mereka ada mention tak ada maklumat tambahan? Mereka ada tak mention tentang maklumat tambahan? Bila datang je tentang maklumat tambahan, student kita ni, saya takut, saya gelabah, saya takut, saya macam mana ni. Tapi student saya ni tahu, student accounting kita ni, kita gelabah untuk apa? Untuk drama sahaja. Pernah tak SPM tak ada maklumat tambahan? Tak pernah. Tak SPM lah tak ada maklumat tambahan. Dan sebab itulah, saya fokuskan hanya topik pelarasan, and korang tahu bagaimana saya sukanya topik pelarasan dengan korang. And are you guys ready untuk kita tengok semua jenis pelarasan yang bakal ada dalam 5 topik tadi? And yes, untuk yang pertama korang kena tahu, soalan pelarasan ini famous dalam soalan 2 dan soalan 3. Dan juga selalunya satu soalan 7 hingga 9 maklumat tambahan.
Betul tak betul? 7 hingga 9 maklumat tambahan. Dan student, bila dia tak dapat jawab satu je, dia akan assume semua salah. Sedangkan lagi 6 dia dah betul dah. Satu je yang susah, dia terus kata, oh my god, susah tak susah. Betul tak Sir Fazli? Betul tak Miss Nisa? Betul tak Sir Farid? Satu je yang diorang tak boleh jawab. Yang lain semua dia dah kata Betul. susah. Oh, macam tu. Tapi jangan risau. 6 lagi korang akan dapat markup. And paling common sekali korang akan jumpa yang ini. Inventory. Pergilah soalan mana daripada form 4 sampai form 5, soalan maklumat tambahan pertama semestinya inventory. Betul tak betul? Dan bila nampak inventory tu ada dua pula benda yang pelajar selalu confuse. Yang pertama harga pasaran dan juga harga kos. Dan kita nak ambil yang mana, kita kena ambil yang mana paling rendah. Tak kisahlah harga pasaran rendah ke harga kos rendah, asalkan rendah. Jadi yang ini kita pilih harga yang paling rendah. So far so good. Dan sekarang untuk kita rekod, yang pertama kita akan rekod dekat apur kos jualan. Betul tak betul? Dekat apur kos jualan. Dan lagi satu dekat PKK aset semasa. Dua ni je kan yang kita buat. And saya rasa majority ini tak ada masalah. Semua student okay. Inventory is a bonus mark untuk student accounting. Maka ini contoh maklumat tambahan yang pertama, pelarasan yang pertama. Nampak tak dua kali pelarasan kita buat? Satu dekat apur, satu dekat PKK. Pernah tak? Tak perlu screenshot. Jangan buat apa. Saya akan send dalam Telegram. Kalau korang screenshot akan ada dalam galeri korang je sebab korang takkan buka balik yang korang screenshot tu. OMG. Am I to direct kepada korang? Betul ke? Macam tu. Ya, cikgu, OMG tu apa tadi? OMG. Alamak, Sir Farid, janganlah bagi tahu Sir Farid nampak tua. Kantuilah Sir Farid tak jiwa muda. Oh my goodness. Macam tu Sir Farid. Gitu. Okay, so lepas tu yang kedua. Yang kedua merupakan pengiktirafan hasil dan belanja. Dan yang ini tadi Sir Farid dah bagi tahu. Kita ada 4 jenis ini, iaitu belanja prabayar, belanja belum bayar, hasil belum terima, hasil belum terperoleh. Setuju tak setuju? Yang ini confirm akan ada yang korang akan jumpa. Dan sekarang jom kita buat sama-sama. Dia punya pelarasan. Kalau belanja prabayar dekat akaun perdagangan untuk rugi, tolak atau tambah? Tolak atau tambah? Kalau prabayar. Prabayar kena tolak. Dan dia merupakan kita punya aset atau liability. Aset atau liability. Merupakan aset kita. Manakala belum bayar kena tambah atau tolak. Dekat apur kena tambah dan dia adalah aset atau liability kita. Dia adalah liability kita. Okay, kalau belum terima, tambah ke tolak? Belum terima, tambah. Tambah, kita tak terima lagi, kena tambah. Jadi dia adalah aset atau liability kita. Dia adalah aset kita. Dan last kali, belum terperoleh. Belum terperoleh kena tolak. Okay, belum terperoleh kena tolak, aset atau liability. Liability. Jangan risau, habis kelas ni kita orang akan bagi tahu dekat mana kita orang akan letak semua nota tu. So korang tunggu sampai habis kelas. Semua cikgu-cikgu akan hantar. Okay? So dah habis dah 2 jenis ini. Dan dalam satu soalan, semua ni keluar ke? Semua ni keluar ke? Maklumat tambahan, semua ni tak. Selalunya 2 daripada 4 sahaja. Dan macam mana korang nak tahu? Satu dia akan uji aset, satu lagi dia akan uji liability. Maksudnya dia akan uji kedua-dua. Korang pandai tak bezakan aset, korang pandai tak bezakan liability. Itu yang penting. Okay? So tapi kena hafal tak 4-4 ni? Tak perlu hafal. Hanya perlu faham sahaja. Okay? So far so good? Very good, very clear? Dan yang ketiga adalah yang ini. Hutang lapuk. Hutang lapuk, yang pertama, dekat akaun perdagangan, belanja kita bertambah. Betul? Belanja kita akan bertambah. Dan lagi satu, kita akan tolak dekat mana? Kalau hutang lapuk, maksudnya hutang tu dah dilapukkan, kita kena kurangkan kita punya akaun belum terima. Dan yang ini berada di apur atau PKK. Apur atau PKK. Di sebelah PKK. Nampak tak pelarasan berlaku di sini? Nampak tak 2 kali pelarasan berlaku di sini? Jadi kalau tiba-tiba korang buat sekali je, betul tak betul? Kalau korang buat sekali, tak. Kena ingat, pelarasan sekurang-kurangnya buat 2 kali. Okey? Dan seterusnya, kalau kita ada hutang lapuk, tiba-tiba pembeli tadi yang dah lapukkan hutang dia, dia datang balik. Mah, aku dah kaya dah mah. Aku boleh bayar balik lah hutang kau dulu. Bongkak kan dia, tiba-tiba dia bayar balik hutang dia yang lama. Maka akan jadi apa? Hutang lapuk apa?
hutang lapuk terpulih. Okey, dan bila jadi hutang lapuk terpulih, yang pertama ini hasil atau belanja. Ini merupakan hasil kita duduk di akaun perdagangan. Setuju tak setuju? Okey. Dan lagi satu, kena tambah ABT ke? Kena tambah ABT ke? Jangan tambah ABT. Benda tu kesilapan yang selalu pelajar berlaku. Bila orang bayar hutang, si perniagaan dapat apa? Perniagaan dapat apa bila bayar hutang? Dapat duit, maka kena tambah apa? Kena tambah bank atau tunai. Selalu pelajar silap. Takkan dia dah bayar hutang nak jadikan dia hutang balik? Jangan silap Kita akan dapat duit. Bank atau tunai. Maka bank atau tunai dekat akaun perdagangan ke dekat PKK? Dekat PKK. So sekarang korang nampak tak? Kebanyakannya pelarasan, satu dekat Apur, satu dekat PKK. Nampak? Senang ke tak senang bila korang nampak satu persatu? Nak tambah mana, nak tolak mana? OMG. Dan seterusnya kita continue. Tadi Sefarid ada katakan, bab form 4, 14 kali, bab apa? OMG, saya lupa dah ke? Pembetulan kesilapan. Pembetulan kesilapan dan Kesilapan. pembetulan kesilapan tak ada soalan besar dalam prinsip akaun. Dia hanya ada dekat maklumat tambahan je. Dan pembetulan kesilapan pula ada dua jenis. Yang pertama ketara, yang kedua tidak ketara. Dan dalam SPM, dia hanya akan fokus tidak ketara saja. Ketara dia tak akan sentuh langsung. Dia hanya akan fokus satu jenis je. Faham? Dan dalam satu jenis ni, jangan nak gelak sangat. Ada banyak jenis pula. Dia ingat satu je? Tak, ada banyak. Yang pertama, prinsip commission amount songsang ketinggalan saling mengimbangi. Saya takkan explain yang ni semua sebab korang sebenarnya setiap hari jumpa kan masalah amount. Contohnya kena masuk dekat akaun angkutan masuk tapi korang pergi masuk dekat angkutan keluar. Yang itu kesilapan apa? Kesilapan apa yang tu? Easy ni sir. Tak tahu easy. Prinsip ke? Betul ke Sefarid? Kalau nak rekod angkutan masuk, rekod kat angkutan keluar, betul ke? Kesilapan prinsip? Commission betul ke? Commission. Okay. Jangan risau yang ini boleh check balik form 4 punya kelas. Jangan risau nanti kita orang pun akan masuk balik kat dalam kelas kita. Kita akan ajar balik this one. Okay. So ini overview je. Maka jangan terlalu detailskan tu. Seterusnya, paling semua orang akan jumpa dan paling semua orang akan suka satu je. Daripada 4 jenis ni satu. Iaitu susut nilai. Dan semua pelajar suka format yang pertama je. Iaitu kaedah atas kos atau garis lurus. Yang lagi 3 tu ting tong. Susah. Betul. Saya akan bagi nota, jangan risau. Dan untuk garis lurus, formula dia adalah kos darab peratus darab dengan tahun. Ini formula yang pertama. Tapi korang janji ke dalam susut nilai itu yang ni je akan keluar dalam SPM? Tak. Ada lagi 3 jenis. Yang kedua adalah kaedah baki berkurangan. Yang ini kita modify sikit formula ini akan jadi kos tolak susut nilai terkumpul tahun lepas darab peratus darab tahun. Nampak tak? Pertambahan satu benda je dekat sini. Kalau korang tahu formula boleh jawab tak agak-agak? Boleh jawab tak agak-agak? Boleh. Okey, yang ketiga, penilaian semula. Yang ini saya ada post dekat TikTok, betul? Kalau Sepali pun ada post kat TikTok, saya pun ada post dekat TikTok. Kita orang Saya buat TikTok, mohon follow. Saya baru buat TikTok. Saya ada post juga kat TikTok saya. Kalau penilaian semula, famous dalam bab rekod tak lengkap dan kelab dan persatuan. Memang korang kena buat benda ni dekat 2 bab ni. Iaitu awal campur belian tolak akhir dan last kali nilai scrap iaitu kos tolak nilai scrap bahagi tahun. Yang ini dalam topik yang Miss Nisa cakap. Topik apa tu? Topik apa yang Miss Nisa sentuh tadi? Satu topik tu. Kos pengeluaran. Okey, yang ini banyak famous dalam kos pengeluaran. Okey. So dah ada 4 formula ini. Pelarasan untuk susut nilai. Yang pertama, akaun perdagangan belanja bertambah, betul? Susut nilai bertambah dekat belanja. Lagi satu, kita akan tambahkan dekat PKK susut nilai terkumpul. Kita akan tambah dekat sini. Okey, dan last kali dalam semua ni, kita tinggal berapa lagi pelarasan? Satu lagi yang saya belum sentuh lagi. Yang paling semua orang tak suka. Iaitu peruntukan hutang
ragu. Okay, ini very last one. Peruntukan hutang ragu, formula dia hanya satu sahaja, iaitu ABT tolak hutang lapuk darab peratus. Okay, hutang lapuk ambil dekat imbangan duga ke ambil dekat maklumat tambahan? Imbangan duga ke maklumat? Ambil dekat maktam. Sebab apa? Sebab tadi kan Pali dah kata dah, imbangan duga kita dah rekod. Maka kita hanya ambil hutang lapuk di maklumat tambahan. Dan PHR ada 3 jenis, iaitu yang pertama diwujudkan, yang kedua tambah dan yang ketiga kurang. Okey, kalau diwujudkan, di sebelah apur adalah belanja, betul? Belanja kita. Dan PKK adalah peruntukan hutang ragu. Kalau PHR kita bertambah dekat apur, belanja ke hasil? Belanja ke hasil? Belanja kita dan lagi satu pun PHR. Dan last sekali, kalau berkurang peruntukan hutang ragu kita, dia menjadi hasil kita dan dekat PKK kita rekod apa? Masih lagi rekod peruntukan hutang ragu. Nampak tak PKK dia tak berubah pun. PKK dia tak berubah. Semua peruntukan hutang ragu. Yang berubah hanya dekat apur. Pelajar kita sebenarnya mistake selalu kat mana tahu? Dekat apur. Diorang terlupa nak bandingkan dengan tahun lepas. Diorang kira tahun ni terus letak benda tu dekat apur PKK. Lepas tu cakap apa? Saya tak imbang soalan, saya tak imbang soalan. Kenapa kalau kurang jadi hasil? Okey. Peruntukan hutang ragu ni sebenarnya adalah anggaran kita tak dapat hutang. So bila berkurang, itu adalah hasil kita. Okey, maka dengan itu telah habis slot saya tentang pelarasan. Boleh kita move on ke section B. Maktam siapa? Maktam tu maklumat tambahan. Okey, untuk section B kita bagi balik dekat Cikgu Sufian Suhaimi. Oh, Sufian Suhaimi kita. Dan tak seharusnya aku kau tak aku nyanyi lagu kau macam tu. Aku sendiri malu nak nyanyi. Oh my god. Aduh. Okay guys, jom sambung. So untuk round kali ni, cikgu nak brief sikit kat korang pasal nisbah, analisis nisbah kewangan dan juga syarikat berhad. Okay, so ini antara tajuk-tajuk yang kemungkinan besar akan keluar dekat part yang kedua. Untuk kertas yang kedua. Kenapa saya rasa macam malu sekarang ni? Okay, right. So analisis nisbah kewangan. Banyak fans. Gitu. Banyaklah sangat. So guys, nama pun analisis nisbah kewangan. Okay, analisis nisbah kewangan tu merujuk kepada penyata kewangan. So maksudnya apa kat sini? Maksudnya tajuk ni memang budak Form 5 punya tajuk. Sebab Form 4 kita belajar benda-benda asas. Kita belajar benda-benda yang kita mesti tahu sebelum kita belajar topik Form 5. Nampak tak? Time Form 4 dulu korang belajar pasal penyata kewangan. Dah masuk Form 5, korang belajar menganalisis penyata kewangan. So pendek kata, prerequisite untuk topik ni adalah penyata kewangan. Faham? Adalah penyata kewangan. So, kalau student tu dia tak pandai buat penyata kewangan, dia tak pandai buat apur, tak reti buat PKK, tiba-tiba awak suruh dia buat analisis. Agak-agak dia reti tak pandai, agak-agak dia pandai tak buat analisis. Mestilah tak pandai. Dia macam adik-adik kita yang umur 4-5 tahun baru nak belajar mengaji Quran, belajar mukadam, belajar Iqra, tiba-tiba awak cakap dia, "Dek, sila tafsir surah Al-Baqarah." Memang taklah dia nak mentafsir. Samalah macam korang ni. Buat apur dengan PKK tak reti lagi, tiba-tiba kita suruh buat analisis. Sebab itulah student rasa topik ni susah. Okay? Dan lagi satu benda yang menyebabkan dia nampak susah sebab dia banyak formula. Banyak formula. So, my advice to you is sebelum belajar tajuk analisis nisbah, walaupun korang dah belajar dah pun, korang kena master dulu tajuk penyata kewangan. Okay, sebab ni kita nak belajar menganalisis ni. Baik, so nisbah kewangan tu terbahagi kepada 3. Yang pertama, nisbah keberuntungan. Kedua, kita ada nisbah kecairan. Dan yang ketiga, kita ada nisbah, mana? Hilang pula. Nisbah kecekapan. Yes. Dan setiap satu nisbah ni, dia ada nisbah-nisbah, anak-anak nisbah dia yang lain. Alright, so kita tengok dulu nisbah keberuntungan. Nisbah keberuntungan ni nak bagi tahu kita pasal apa? Fungsi dia adalah untuk mengukur keupayaan syarikat mendapatkan keuntungan. Kita ada 2 syarikat. Syarikat Mak Limah, syarikat Mak Temah. Mak Limah dan Mak Temah ni dua-dua jual nasi lemak.
Dua-dua buka pukul 8 sampai 10 pagi setiap hari. Tapi kalau kita buat survey, Mak Limah dapat untung RM100 satu hari, Mak Temah dapat untung RM80 je. Nampak tak? Syarikat yang sama tapi dia ada keupayaan yang berbeza untuk dapatkan keuntungan. So kita nak ukur keupayaan syarikat tersebut mendapatkan keuntungan, kita akan gunakan nisbah keberuntungan. Ada berapa? Ada 4 kan? Yang pertama, tokokan, margin untung kasar, margin untung bersih, pulangan atas modal. Setiap satu tu ada satu formula yang korang kena fahamkan kenapa formula dia macam tu. Okey, yang kedua, kita ada nisbah kecairan. Saya kena pantas sikit, 4 minit je session kali ni. Okey, nisbah kecairan. So, apa yang dimaksudkan nisbah kecairan? Mengukur keupayaan syarikat untuk melunaskan komitmen luaran dia. Apa tu komitmen luaran? Komitmen luaran ni maksudnya dia berhutang. Ya Allah, ya Rabbi. Sorry, air tumpah. Dia berhutang kepada pihak luar. Okey, dia berhutang kepada pihak luar. So, bila kita berhutang pihak luar, itu namanya komitmen luaran. Okey, itu namanya komitmen luaran. So, ada syarikat dia mampu nak bayar hutang kepada pihak luar, ada syarikat dia kurang mampu nak bayar hutang dia kepada pihak luar. So itu yang dimaksudkan dengan nisbah kecairan. So di bawah nisbah kecairan ada 3. Nisbah semasa. Nak tahu dia boleh bayar ke tak hutang jangka pendek. Yang kedua, kita ada nisbah ujian asid. Betapa peliknya nama ni. Nisbah ujian asid ni apa? Nak tahu syarikat ni berupaya ke tidak membayar hutang jangka pendeknya dalam kadar yang segera. Dalam kadar yang segera. Yang pertama tadi, mampu tak bayar hutang jangka pendek? Mampu, tapi tak segera. Yang kedua, mampu dan segera. Dan yang ketiga, kita ada nisbah ujian mampu. Okey, nisbah ujian mampu. So, betul ke nisbah ujian mampu? Betul kan? Okey, so itu adalah untuk nisbah kecairan. Ketiga, kita ada nisbah kecekapan. Okey, apa tu nisbah kecekapan? Mengukur keupayaan sesebuah syarikat perniagaan untuk menguruskan hutang dan inventory dia. So bawah ni kita ada 3. Yang pertama, KPGI, kadar pusing ganti inventory. Kadar pusing ganti inventory. Kedua, kita ada tempoh kutipan hutang. Ketiga, kita ada tempoh pembayaran hutang. So itu untuk analisis nisbah. Ini bab yang pertama, hari cycle. Topik yang pertama, tingkatan 5. Okey, baik. So, kita bergerak kepada bab yang kedua yang Cikgu Pali kena explain ni, iaitu syarikat berhad. Tadi awak dah belajar pasal milikan tunggal. Perniagaan yang dimiliki oleh seorang pemilik. Yang kedua, Rina, awak suruh saya menyanyi ni. Cikgu tengah nyanyi ni, cuma tak ada irama. Apa dia yang kedua? Kita belajar pasal perkongsian. And then sekarang, advance sikit lagi, kita belajar pasal syarikat berhad. Sorry, saya punya slide ni dia ada timing rupanya. Dia bergerak sendiri. Okey, syarikat berhad. So, apa tu syarikat berhad? Ada 2 jenis syarikat berhad. Syarikat awam berhad dengan syarikat persendirian. Kan kita selalu tengok jalan-jalan kat bandar ke kat KL tu, dekat dia punya signboard kat kedai tu tulis perniagaan hong buat sendirian berhad. Itu adalah syarikat persendirian. Ada syarikat yang besar-besar, permodalan nasional berhad, tenaga nasional berhad dan sebagainya. Okey, so sekarang awak tahu yang syarikat besar-besar tu syarikat awam berhad, yang syarikat sendirian berhad tu adalah syarikat persendirian. Apa bezanya? Syarikat persendirian paling ramai 50 orang saja pemilik. Manakala syarikat awam berhad paling kurang 2 orang, paling ramai tiada had. Sebab tu namanya awam berhad, dimiliki oleh orang awam. Okey, baik. So, itu jenis syarikat berhad. Seterusnya, kita tengok jenis-jenis share. So, soalannya, awak boleh tak jadi pemilik kepada syarikat berhad? Boleh. Macam mana caranya? Kita kena jadi pemegang share. Apa tu pemegang share? Pemegang saham. So, bila kita nak beli saham, nak beli share, ada 2 jenis. Yang pertama, share biasa. Dan yang kedua, kita ada share keutamaan. Cikgu tak nak cerita panjang lebar apa tu share biasa dengan share keutamaan. Ni nanti bila dah sampai topik ni, kita akan cerita panjang lebar. Jadi adik-adik yang belum join Pelasian tu, tak nak ke belajar yang lebih mendalam lagi? Kan, seUmar, seParik, Miss Nisa ni, dengar sikit ni pun kita dah boleh faham dah. Apatah lagi awak join kelas diorang 4 jam ke 6 jam seminggu. 6 jam seminggu, 6 jam sebulan. Betul tak 6 jam seRumah? Kan, dah. sejam tu. 2 jam, betul lah.
Tapi korang join je. Mana-mana cikgu. Sama Ya. je kami. Kami setiap malam akan briefing macam mana nak kukuhkan konten untuk korang. So, Betul. yang belum subscribe lagi, jomlah kita belajar sama-sama. Okay, Ya. sebalik. Sekarang kita nak sambung dengan Miss Nisa ke? Miss Nisa ada satu topik yang Dia dah tak sabar untuk Miss Nisa nak Okay, buat. baik. Bagi saya 1 minit sikit. Boleh. Conclusion. So untuk syarikat berhad, ini benda yang korang kena pastikan korang kena tahu. Yang pertama, tahu nak kira modal diterbitkan dengan modal berbayar penuh. Kedua, tahu macam mana cara nak mengira dividen. And then ketiga, akaun modal saham. Dan yang keempat, akaun permohonan saham. Kita jumpa kat dalam kelas untuk belajar semua 4 benda ni. Okay, saya persilakan Miss Nisa untuk sambung. Hi, welcome back. Nampak apa dekat belakang saya? Dah okey. Nampak tak? Sebabkan kita ajar pasal pensel tadi, perlukan teknologi punya skill terus okey. Okay. So, I nak continue tadi. Macam tadi, I buat apa I buat tajuk kos pengeluaran. I ajar dekat you macam mana sesebuah syarikat nak tahu dia punya cost. Dari segi harga dia tu, macam mana nak letakkan sesebuah harga tu, dia based on cost. Okay. On next one, untuk section B yang berkaitan dengan pengiraan, ada juga satu subtopik yang mana kita panggil sebagai TPM. Titik pulang modal. Boleh nampak dekat depan? Cik action sikit. Okay, titik pulang modal dekat sini. Okay, titik pulang modal ni apa? Perkataan pun gelap betul nampak dia. Okay, TPM ni dia dah menggambarkan dah perkataan dia. Maksudnya apa Bila you buat sesebuah bisnes, bila first you buat bisnes, apa benda yang you akan dapat? Untung ataupun you perlukan modal? You balik. Cuba you fikir logik. Mestilah modal, untung tu the second one. Mesti you akan fikir, okay, I dah keluarkan modal ni, macam mana I dapatkan balik I punya modal? You akan fikir macam tu. So, kita ada satu formula pengiraan yang mana you boleh gunakan untuk you fikir berapa banyak yang you perlu jual supaya boleh dapat balik you punya modal. Itulah kita panggil sebagai titik pulang modal. Bukan titik pulang petang, bukan. Okay, so untuk mengira dia ada satu formula macam ini. Okay, nanti I tunjuklah. Okay, cuma yang topik ni yang you kena tahu lebih detail adalah yang you akan baca lagi detail. Cuma I nak bagi gambaran, you kena tahu berkaitan dengan jenis-jenis kos. Kita ada 2 kos tetap dan juga kos berubah. Boleh nampak? Cik rasa macam bangga pula ada TV kat sini. Okay, kos tetap dan kos berubah. Okay, yang mana kalau kos tetap tu korang dah boleh faham dah. Contohnya sewa, betul tak? You jual banyak ke, you jual sikit. Macam PKP, kedai alat tulis, buka. Tak buka, diorang kena bayar sewa. Kena, itu kita panggil kos tetap. Okay, kos berubah pula. Okay, you kalau jual benda tu, baru kos tu akan akan wujud. Dia akan efek tingkat pengeluaran. Dia akan efek tingkat pengeluaran you. Itu kita panggil, alamak, kantoi tengok Mr. Bean. Dia hilang balik. Aduh. Okay. Ni yang baik ada. Kira kos berubah. Okay. So, efek pengeluaran. Okay. So my dear, inilah contohnya. Contohlah, I bagi satu contoh dekat you buka satu kedai burger. You baru je buka. Lepas tu you fikir, macam mana I nak dapatkan modal balik? I dah spend kos tetap, I sewa kedai. I dah beli roti, dah beli daging, dah beli sayur and so on. Saya akan fikir berapa banyak yang you kena jual burger supaya dapat balik modal. Itulah yang mana you akan gunakan formula TPM. Okay, so one day kalau you tak jadi accountant pun, you nak jadi businessman ke businesswoman ke, you akan gunakan knowledge ni. Itu yang basic belajar account. Is it? Inilah kita panggil sebagai titik pulang modal. Selain daripada tu, you juga akan diberi soalan dalam exam nanti. Dia akan minta, selain pada pengiraan untuk TPM, dia akan minta you lukis graf. Babe, lukis graf ni antara part yang paling best. You know what? Lukis graf boleh terus dapat markah besar macam tu. Siapa nak bagi? Dia bukan macam maths punya ke, maths ke, tak. Miss ada satu formula yang power yang boleh terus buat, terus siap. Dalam masa 3 minit graf itu terus siap. Markah dia berapa? Boleh bagi 5, boleh dapat 6. Siapa nak bagi? Itu part yang paling best. Topik ni pun rasanya graf dalam otak. 2 tahun lepas diorang bagi 8 markah tau untuk graf. Rugi kalau siapa tak bagi. Betul. Guys, nak tahu tak, soalan ni pun dah lama tak keluar pasal graf. I setiap tahun I attack topik ni. Tak keluar. Mungkin rezeki korang tahun ni keluar mungkin soalan graf. Doakanlah akan keluar soalan macam ni. Tahun ni confirm, insyaAllah. Okay, so my dear, I tak nak ajar you, tapi I just nak tunjuk gambaran macam mana soalan dia. So inilah gambaran soalan yang akan keluar dalam exam you berkaitan dengan TPM. Dia akan bagi nilai kos, dia akan bagi sikit gambar rajah dan dia akan minta you lukis.
Babe, senang je babe dia tanya berapakah kos berubah? Berapakah kos tetap? Ini budak darjah 6 pun boleh jawab, babe. Okay. So nanti you akan nampaklah ni akan share nanti. Kertas graf dia akan bagi ke? Kertas graf akan dibagi ke sesiapa sekalian? Mesti bagi. Korang nanti dalam SPM, korang tak perlu lukis lain pun. Jurnal bagi, ledger bagi, kajang bagi, graf bagi, persamaan perekonomian, kotak-kotak pun diorang dah siapkan. Buku tunai pun diorang dah siapkan. Yang penting korang kena jawab je, jangan tinggal kosong. Itu yang penting. Lah macam perniagaan salah tu. Perniagaan yang ambil kita punya account. Salah tu. tak ada gurau-gurau. Okay. So ini adalah antara. So tadi I dah terangkan semula. So kos pengeluaran kita ada apa? Berkaitan dengan you kena buka kos pengeluaran. Dan pengiraan kita ada TPM dan tambah sikit dengan graf. Itu sahaja berkaitan kos pengeluaran. Akaun pengeluaran dekat bahagian A yang berkaitan dengan TPM akan berada di bahagian B. Dan juga graf. That's all. Okay, itu sahaja untuk part saya. Saya akan pass kepada Seoma. Silakan Seoma. Okay, dalam section B ada lagi satu bahagian yang dinamakan perakaunan untuk tunai dan 3 bab ini sahaja bab tunai. Dan korang sangat suka, sangat glamour dengan bab-bab ini. Yang pertama belanjawan tunai. Berapa ramai orang yang sayang dekat belanjawan tunai sebab mudah. Yang kedua, penyata penyesuaian bank. Yang ini banyak student yang confusing sikit. Dan yang ketiga, chapter form 4, buku tunai runcit. Betul? 3 bab ini adalah 3 bab yang sangat famous untuk perakaunan untuk tunai. Dalam SPM, salah satu akan keluar. Dan tahun lepas, kita dah keluar apa? Kita dah keluar penyata penyesuaian bank. Maka tahun ni mungkin boleh keluar belanjawan tunai ataupun buku tunai runcit ataupun dia ulang balik penyata penyesuaian bank. Okey, kita briefly explain pasal setiap satu bab, iaitu yang pertama, buku tunai runcit adalah pasal hanya libatkan bank dan tunai. Selain daripada bank dan tunai, kita tak akan ambil tahu. It's all about money. Money in, money out. That's all. Okey, dan dia merupakan anggaran penerimaan dan pembayaran tunai pada masa hadapan. Okey, yang lepas punya tu kena buat belanjawan tak? Kena buat belanjawan tak yang lepas punya tu? Korang pernah dengar kan belanjawan 2021? Belanjawan tu dah berlaku ke belum? Tak berlaku lagi. Itu hanyalah anggaran kerajaan untuk belanjawan kita. Maka benda yang sama kita apply dalam accounting. Nampak tak belanjawan tu kita pakai sampai dekat parlimen, sampai dekat Malaysia. Maka accounting ni best ke tak best, korang boleh judge sendiri. Okay, dan kita punya tu antara benda yang tak boleh rekod adalah susun nilai, peruntukan hutang ragu, jualan, belian kredit. Itu je pasal belanjawan tunai. Dan format dia sangat simple, iaitu kita mulakan dengan baki BB, lepas tu kita ada penerimaan, jumlah penerimaan, dapatkan pembayaran, jumlah pembayaran. Selepas itu kita ambil penerimaan, tolak pembayaran, dapat lebihan atau kurangan, campur dengan baki awal, dapat baki HB. Yang ini boleh tengok nota masing-masing. Korang dah belajar kan dengan Sefali, dah belajar kan dengan Miss Lisa, dah belajar kan dengan Cikgu Farid. Maka check balik untuk revise balik this part. Okay, settle pasal kita punya belanjawan tunai. Kita move on kepada penyata penyesuaian bank. Sebab apa kita kena buat penyata penyesuaian bank? Sebab dia adalah antaranya cek belum dikemukakan. Kita dah masukkan dekat bank, tapi duit tu tak masuk lagi dekat akaun bank kita. Lepas tu deposit belum dikreditkan. Patutnya deposit kita pun dah dimasukkan tapi belum masuk lagi. Dan cek tak layan. Pernah dengar tak cek tak laku? Tiba-tiba customer awak bagi cek kosong. Dalam akaun dia tak ada duit. So bank tendang ke bank nak bagi duit? Mestilah bank tendang. Maka kita kena buat pelarasan balik. Dan dia ada 2 kaedah, iaitu yang pertama tanpa kemaskini buku tunai dan yang kedua adalah dengan mengemaskini buku tunai. Yang ini sila cek balik korang punya format, dan format untuk penyata penyesuaian bank akan bermula dengan baki debit kredit buku tunai, tambah cek belum dikemukakan, tolak deposit belum dikreditkan, dapat baki kredit penyata bank. Soalan, kalau contoh kita buat baki kredit penyata bank, kita akan tambah ke tolak deposit belum dikreditkan? Kita akan tambah ke tolak? Kita akan tambah. Jadi kita akan tolak cek belum dikemukakan ke tambah? Kita akan tolak. Dia akan terbalik. Kalau kita buat daripada bawah, dia akan jadi tambah, tolak, dapat ni. Kalau kita buat daripada atas, tambah, tolak, dapat ni. So, dia hanya terbalik sahaja. Maka korang hanya hafal one way je. Nanti korang terbalikkan je balik. Okey, dah habis tentang penyata penyesuaian bank. Untuk buku tunai runcit, mesti korang semua pernah pergi dekat MyDeal. Dan korang juga pernah pergi kedai runcit. Barang mana yang selalunya lagi banyak? MyDeal ke kedai runcit? MyDeal ke kedai runcit?
Mestilah Maidin. Dan kedai runcit kita jual barang kecil-kecil je dan kita tak beli urgency punya banyak barang kat sana. So buku tunai runcit adalah untuk belanja kecil-kecilan dan juga dia mengikut sistem panjang. Okay, dan dia ada ruangan penerimaan pembayaran. Selepas itu dia ada lajur analisis. Contoh, korang beli kopi. Itu masuk dekat alat tulis ke atau dekat belanja pejabat? Kopi tu alat tulis ke belanja pejabat? Semestinya belanja pejabat. Yang itulah sebenarnya lajur analisis. Dan kita punya format selalunya macam ini. Pernah nampak macam ni? Kita ada duit terima, pembayaran dan analisis bayaran. Maka ini adalah 3 topik perakaunan untuk tunai dan salah satu semestinya akan keluar dalam section B. Maka settle. Pasal benda ni kita bagi dekat kita punya, saya rindulah kelakar Sefarid ni. Sefarid, oh my god, kita punya, Assalamualaikum. hero Hindustan kita, Sefarid. OMG, ambil balik Sefarid. Saya nak masuk sikit je. Terima kasih Sofa. Sefarid. Okey. Terima kasih. Okey, kita nak masuk sikit saja iaitu berkaitan dengan dokumen sumber BCP Lejak Imbangan Duga. Yang ni adalah full set. Dan full set ni dah keluar tahun lepas dan dia pun bukanlah tanya semua. Dia akan tanya sikit-sikit. Okey, yang pertama awak kena faham, dalam dokumen perniagaan ada 2, tunai dan hutang. Ya, nanti kita send. Nanti kita send. Tunai dan hutang. Okey, tengok dulu apa benda. Okey, kita cakap pasal invoice. Invoice tu apa? Maksudnya sama dia beli atau jual. Tengok pula dia jual apa. Barang niaganya apa? Okey, contoh kita berniaga air tebu. Kalau kita beli tebu, apa pula mak masak pula ni. Okey. Mak masak. Okey. Okey, kita berniaga air tebu, maka tebu itu adalah barang niaga dia. Okey. Bila melibatkan barang niaga, terus pergi ke jurnal khas. Jadi step by step. Okey, bila jurnal khas maknanya awak kena buka jurnal belian kalau awak beli. Kalau invoice asal. Dan yang seterusnya, bila awak tahu dia masuk dalam jurnal belian, awak kena transfer masuk ke Leja. Kalau dia minta transfer ke Leja. Daripada jurnal ke khas ke, nak pergi ke Leja, dia follow. Kalau debit, dia pergi Leja pun debit. Kalau kredit, dia pergi Leja pun kredit. Kecuali daripada buku tunai dan buku tunai runcit yang dipersembahkan oleh dan kita punya cikgu Henjam daripada Penang tadi, iaitu buku tunai dan buku tunai runcit mesti kontrak. Okey, dan kita pun dah buat Leja. Leja ni kita nak kena tahu iaitu duit yang latest akan tengok baki HB-nya. Kalau Leja tu debit, maknanya apa? Leja tu adalah aset dan belanja. Kalau Leja tu kredit, maknanya apa? Dia as equity, hasil dan equity, hasil dan Liability. Okey, so kita nak kena faham yang tu dan duit nanti akan ada baki BB. Baki BB tu akan pergi imbangan duga. Okey, itu saja saya akan persembahkan kepada kajol kita pada petang ini. Dipersilakan. Kajol okey. Nanti saya tindik hidung kat sini nampak kajol betul. Okey, so saya adalah last part untuk hari ni yang mana okey, pernah tak you on dah form 5 kan, mesti dah pernah belik-belik kan contoh-contoh soalan trial. Bila you tengok dekat bahagian section B, selalunya dekat satu soalan iaitu soalan 4, 5 dan 6, selalunya dia tak akan keluar untuk satu topik saja. Contoh saya ambil dekat atas tu soalan buku tunai runcit, dekat bawah tu soalan Leja. Ataupun dekat atas tu belajar tunai, dekat bawah tu soalan dokumen, for example. So apa yang I nak share dengan you adalah selalunya soalan yang ni, yang saya akan bawa sekejap lagi adalah yang mana dia akan menjadi soalan yang bahagian bawah. Contoh, you kata, ni saya suka sangat buku tunai runcit, saya suka sangat belajar tunai, saya nak jawab soalan tu. Tiba-tiba tengok dekat bawah soalan Leja, PHR. Tiba-tiba tengok dekat bawah soalan pelupusan aset bukan semasa. Macam mana? So you kena belajar lah untuk topik yang ni. Okay, so untuk topik yang ini yang berkaitan dengan Leja ni adalah kesinambungan daripada apa yang Seomar cerita tadi. Ingat lagi penjelasan yang Seomar tadi ada explain iaitu berkaitan dengan susun nilai, berkaitan dengan PHR, lepas tu kita ada belanja bayar, belanja belum bayar, belanja prabayar, hasil belum terima, hasil belum terpilih. Itu dalam bentuk pelarasan yang you akan buat ke dalam imbangan juga, yang you mana you akan masuk ke dalam APO dan PKK.
But for this part, you detailkan lebih sikit yang mana you kena buat dalam bentuk leja. Tapi sama je apa yang you belajar pelarasan tadi. Okay, dan selalunya soalan yang macam ni, markah yang dia akan attack dekat you boleh pergi kepada 10 ataupun 12 markah. For example, you boleh tengok soalan yang ni. Boleh nampak tak dekat I punya screen? Nampak? Pasal gaji. Ini you belajar dekat perasaan tadi kan? Insurance, sewa belum terima, PHR, SNT. Ini semua. Tapi dia minta you all buat dalam bentuk leja. Nampak tak total markah? 2, 2, 2, 2, total dah 10. Siapa nak bagi? Kalau you rasa macam susah lah. Tak susah. Sebab tu kenapa nanti bila di akhir nanti kita akan buat seminar, kita akan ajar teknik menjawab untuk soalan yang macam ni. Okay, so ingat ini juga akan merangkumi dalam you all punya soalan exam seperti leja bagi pelarasan susut nilai, seperti PHR, seperti belanja dan hasil. Okay. Nak kira reti tapi nak masuk belajar tak reti, sebab tu kenapa you join MC Plus, sebab kita akan ajar dengan detailnya. Tak faham lagi kami explain lagi, tak faham lagi kami explain Bisa lagi. kita spoilkan sikit dekat diorang boleh? Nanti lepas kita dah habis kos pengeluaran, kita ada buat kan soalan-soalan form 4 balik. Kita akan revise balik kan form 4 balik, semua yang tu. Yes. And topik yang saya tengah cakap ni adalah topik form 4 yang mana di hujung-hujung bab yang you belajar pasal pelarasan semua, itulah antara topik-topik yang ni lah topik form 4 sebenarnya. Okay, so saya tak naklah jadikan sebagai alasan, bukan alasan lah, sebagai penyebab you tak nak buat topik tu sebab ada ni. I tak nak bentuk. Kalau boleh I nak you boleh, you ada skill untuk semua topik. Sebab tu kami akan ajar, kami tak akan pilih you semua. Pilih, you kena jawab topik ni, you kena jawab topik ini jangan jawab. I tak nak you macam tu. Kita orang semua tak nak you macam tu. So you kena ada skill untuk setiap bab yang ada. Okay, macam mana nak manage masa, don't worry, kami akan ajar juga everything. Apa yang ada dekat dalam kita orang punya kepala ni semua akan bagi habis dah. Habis, tak ada simpan-simpan apa dah, sorok apa dah. Betul tak, Sir? Betul. Lagipun kami semua ni mengajar benda yang sama. Kami selalu discuss each other. So korang masuk je kelas mana-mana, tak ada masalah. Masuk dengan Miss Nisa pun akan jumpa seomar. Masuk seomar akan jumpa separit. Masuk separit akan jumpa separit. Itu yang penting. Nanti korang, satu benda saya nak minta. Kita orang first time tahu account department buat 4-4 cikgu. Boleh tak korang buat story tag kita orang ke 4-4 punya Instagram? Miss Nisa punya Instagram apa? Kita dia. Oh, ada dekat depan. Nama saya Miss Nisa. Rapat. Jangan lupa tag dekat Instagram saya juga. Okay, seterusnya. Instagram saya Farid Dayan 3772. Ni TikTok saya dah cakap saya dah buat TikTok. Okay. Saya dah buat TikTok. Okay. TikTok saya Sefarid 2021. Sefarid 2021. Okay. Sefarid Millennial. Sefarid. Okay. Untuk Cikgu Pali boleh follow, kalau kau nak belajar account, Cikgu Pali account. Kalau nak tengok Cikgu punya personal matters, boleh follow Fazli Basar. TikTok sama Fazli Basar, and then don't forget to subscribe my channel YouTube Cikgu Pali account. Okay, korang yang nak masuk Telegram kita orang semua untuk dapatkan nota-nota, semuanya berada di bio Instagram kita orang. Korang tekan je bio tu akan terus masuk ke Telegram. Masuk je 4-4 cikgu dan ambil je semua ilmu yang cikgu-cikgu ni nak bagi. Okay? Okay. So saya ada sedikit lah nak share dengan diorang ni sekalian. Nanti lepas pada seminar ni, betul lah, seminar wake up kan, kami berempat ada buat satu challenge untuk khas untuk student accounts. Adudu, apakah itu? Adudu. Separit seorang dengan Separit macam apa tu? Okay, so pastikan you all follow kita orang sebab kita ada satu challenge dan kita orang nak you all buat. Ini bukan untuk student course lain tapi khas untuk student account sahaja. So kita nak tengok kepakaran masing-masing macam mana. Okay, mungkin kalau you all buat mungkin ada hadiah reward kat situ, kita tahu. Okay, so pastikan you all cari apa yang kita orang akan buat challenge lepas ni. Okay? Alright, so silakan. Nanti kita orang akan masukkan semua nota dekat Telegram masing-masing. So kalau nak nota Miss Nisa, masuk Telegram Miss Nisa. Nak nota Sefazli, masuk Telegram Sefarid. Nak nota Sefarid, DM dia minta Telegram link. Sefarid WhatsApp dia group. main TikTok sekarang. Dia main TikTok sekarang. Hati-hati. Kalau tak jumpa kat Instagram, cari dia kat TikTok. Benda tu. Okay, so
kesimpulannya inilah sebenarnya accounting. Form 4, Form 5. Ini je. Tak ada banyak benda pun. Nak nota seumah masuk dekat Telegram. Kejap lagi saya akan hantar. Jangan risau. Okay. Thank you so much Miss Nisa. Thank you so much Sir Fadli. Thank you so much Sir Farid. Dan jangan risau. Nanti kita orang akan cuba nak buat seminar macam ni juga. Dengan 4 tutor bab yang lebih mendalam. OMG. Okay. Miss ada apa-apa lagi? Sir Fadli ada apa-apa lagi? Nak beritahu kat dia orang? Nanti kalau kata nak dapatkan nota untuk kita semua, boleh juga dapatkan di Telegram official MC Official Plus MC+. Official Form 5. Plus pun kita orang akan hantar juga. Ya betul. Boleh dapat di sana bagi semua nota ke 4 tutor di sini. Link boleh tengok dekat bio MC Plus punya Instagram. Betul. Betul. Alright. Yang paling penting sekali tolong tag supaya kita orang semua pakai colour biru. Jarang-jarang tau kita orang nak pakai mandi plus hari ni. Okay. Sekejap. Kita posing sekejap untuk dia orang buat story. Okay. In 3, 2, 1. Gallery view. Korang tekan gallery view nampak kita orang 4. Tekan gallery view nampak kita orang 4. Lemah ni, Tak lemah. boleh. Alamak. Kejap Agus. Kita minta pertolongan control center jap. Control center. Hi troopers. Yes, sir. Agus boleh tak jadikan kita orang 4 tu dia orang nak buat story. Gallery view. Ya betul. Alright, done. Okay, boleh dah. In 3, 2, 1. Thank you so much semua orang for joining this session. Terima Bye. kasih semua. Jumpa Bye, lagi. jumpa lagi. Jangan lupa follow TikTok saya. 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 Dan Bye. Assalamualaikum. Thank you. Follow TikTok saya. Bye. Tata titik gratat Oi, betul. tata. Bye. Macam ulilah saya. Marketing besar-besaran ni sebab ni. Follow TikTok saya. Okay, Thank you Zoma, so terima much, kasih. Volker. Cikgu Fazli, terima kasih. Terima kasih, Terima sir. Thank you. Kita Thank you. orang punya mami Miss Nisa, mami kita orang Miss Nisa. Lepas tu ayah kita orang Sefari. Lepas tu ayah lagi seorang. Abang bongsu. Saya je paling muda sekali. Okay, bye. Bye. Bye semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Alam. Aku pula jawab. Okay, bye-bye. Bye. Gratat tata tata tata.